Assalamualaikum. Boleh dengar ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Para jemaah, sahabat-sahabat, para pendengar dan penonton yang dirahmati Allah, hari ini hari Ahad 25 Julai 2021 Masihi bersamaan 15 Zulhijjah 1442 Hijriyah. Untuk sambungan kita hari ini ayat yang ketiga dari surah Al-Qalam. Jadi kita dah mula surah Al-Qalam semalam, kemarin, dan kita dah bincang ayat yang pertama dan ayat yang kedua berhubung dengan Allah Ta'ala bersumpah dengan qalam sebagai suatu wasilah kepada ilmu, dan Allah Ta'ala menafikan tuduhan orang-orang kafir Mekah yang telah menuduh Nabi SAW ni seorang yang gila. Tuduhan itu adalah tuduhan yang tidak benar. Jadi sambungannya adalah masih tentang kisah ataupun ada kaitan dengan diri Nabi SAW. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi'ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu ayat 3 hingga ayat yang ke-7. Dan sesungguhnya bagi engkau tu merujuk kepada Nabi SAW, bagi engkau ya Muhammad la ajram, benar-benar ada ganjaran pahala yang tidak putus-putus. Ghaira mamnun makna ghaira maqtu', maknanya pahala tidak habis-habis. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad la ala, benar-benar di atas khuluqin azim, nilai akhlak ataupun budi pekerti yang agung, yang sangat mulia. Fasatubsiru wa yubsirun, maka engkau akan melihat dan mereka juga akan melihat. Maksud melihat di sini akan tahu. Engkau akan tahu dan mereka juga akan tahu. Tahu apa dia? Tahu bi ayyikumul maftun, siapakah di antara kamu yang sebenarnya gila. Jadi maftun dia balik kepada cerita asal ayat yang kedua, majnun. Jadi orang kafir di Mekah tuduh Nabi ni gila. Satu masa nanti semua akan tahu siapakah sebenarnya yang begitu keadaannya. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, huwa a'lam, dia lebih mengetahui, biman dhalla, siapakah orang yang sesat daripada jalannya. Dhalla, sesat, maknanya orang yang sudah ghaba, sudah hilang, sudah tidak berada di atas jalan Allah, jalan agamanya. Wa huwa a'lam, dan dia lebih mengetahui bil muhtadin, siapakah yang mendapat petunjuk. Siapa yang sesat, siapa yang mendapat petunjuk.
Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak lihat ayat yang ketiga untuk kita tadabbur pagi ini, iaitu perkataan ajran, pahala. Pahala, ajran ataupun disebut juga kalau ujrah maknanya upah. Kita upah, kita bayar sesuatu. Sama ada untuk kita ataupun untuk Nabi SAW secara khusus, kita secara umum, masing-masing di sisi Allah Ta'ala ada ganjaran pahala. Apabila disebut pahala, itu ganjaran di akhirat, bukan ganjaran di dunia. Jadi untuk Nabi memang sangat special, istimewa. Sebab Nabi SAW, baginda diberi ganjaran pahala yang tidak putus-putus walaupun baginda sudah wafat, baginda sudah meninggal dunia, tapi pahala itu tidak akan berhenti-henti. Apa sebabnya? Kerana urusan dakwah ini dialah yang sampaikan, tugas dia. Tugas baginda adalah menyampaikan dakwah ini kepada manusia, maka setiap kebaikan yang dilakukan oleh umat dia, apa sahaja amalan kebaikan yang kita buat yang berasal daripada Nabi SAW, maka bahagian pahala daripada kebaikan itu akan sampai kepadanya. Maknanya tidak terkurang ganjaran pahala. Kita buat pahala, kita dapat, dan Nabi pun dapat juga. Setiap kebaikan yang kita buat, walaupun kita tidak niatkan untuk sampai kepada Nabi, dia akan sampai juga. Baik. Sesungguhnya bagi engkau pahala yang tidak putus-putus, ai ballaka al-ajrul azim, bahkan bagi kamu pahala yang sangat besar, ataupun wathawabul jazil, ganjaran pahala yang sangat banyak, alladzi la yanqati'u wa la yabidu, yang tidak putus-putus, yang tidak habis-habis, ataupun yang tidak akan binasa. Maknanya pahala tu ia tetap ada. Sebab apa dapat pahala? Kata Ibnu Katsir, Nabi dapat pahala yang berterusan ala iblaghika risalata rabbik ilal khalqi, kerana engkau menyampaikan risalah, seruan dakwah daripada Tuhanmu kepada semua manusia, kepada semua makhluk. Jadi atas susah payah Nabi berdakwah ataupun Nabi menyampaikan agama Islam ini, maka Allah Ta'ala menjanjikan pahala untuk Nabi ini tak putus-putus. Itu satu, sebab yang pertama. Sebab yang kedua, wasabrika ala adhahum, kerana kesabaran kamu di atas perbuatan mereka yang menyakitkan kamu. Pertama, kerana tabligh ar-risalah, Nabi menyampaikan dakwah. Yang kedua, as-sabru 'alal adha, sabar di atas perbuatan orang-orang kafir yang menyakitkan baginda kerana menyampaikan dakwah. Baik, itu untuk Nabi. Bagaimana pula untuk kita? Kita kata tak apalah untuk Nabi. Nabi dapat pahala, kita pun nak pahala juga. Ya. Allah Ta'ala menjadikan perkara yang sama untuk orang-orang yang beriman. Kita boleh lihat dalam ayat biasa kita baca itu dalam surah At-Tin, wat-tin waz-zaitun wa turi sinin, sampailah kepada ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk kejadian. Thumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan ia menjadi serendah-rendah kedudukan. Illal ladzina amanu wa amilus salihat, melainkan orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Kita kan biasa baca ayat surah juz'u amma ni, surah-surah pendek, wat-tini waz-zaitun, tapi mungkin kita tak perasan. Di situ Allah Ta'ala beritahu orang-orang yang beriman, beramal soleh, bagi mereka ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak putus-putus, iaitu sawabun daim, pahala yang berterusan. Yang berterusan itu maknanya ada sama-sama. Orang Kelantan kata sama-sama. Dia tidak bermusim. Pahala yang berterusan, yang tidak putus-putus. Dan pahala yang dimaksudkan itu ialah dia punya kemuncaknya adalah al-jannah, iaitu syurga. Syurga-syurga ni adalah ganjaran di sisi Allah untuk orang yang beriman. Baik. Kalau di dunia kita diberi rezeki yang banyak, kita dapat harta yang banyak, sehingga kita atau sesiapa yang memiliki harta yang banyak disebut sebagai jutawan.
itu jutawan dunia. Adakah kita tidak merasa teruja untuk menjadi jutawan akhirat? Jadi nak jadi jutawan akhirat, kita kena cari sebab-sebab yang membolehkan kita mendapat pahala berterusan. Maksud pahala berterusan ialah amalan yang kita buat itu bukan setakat pahala kita boleh hari tu je. Apa-apa amalan yang kita buat, pahala dia tu sentiasa bergerak. Sentiasa bergerak. Apa contohnya? Contohnya harta yang kita wakafkan, sedekah. Selagi perkara yang kita wakafkan itu diambil manfaat oleh orang lain, maka kita dapat pahala walaupun kita dah mati dah. Itu yang Nabi sebut adalah hadis riwayat Imam Bukhari, idza matal insan atau idza mata ibnu Adam, bila matinya seseorang manusia, seseorang Adam, terputus amalannya. Maksudnya pahala untuk amalan itu dah tak ada sebab dia dah mati dah. Macam mana dia nak dapat pahala solat sebab dia tak boleh solat, dia dah mati dah. Macam mana dia nak dapat pahala amalan lain? Kecuali ada 3 perkara, antaranya adalah ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dapat diambil manfaat oleh orang lain. Itu pahala yang berterusan. Dia dah mati dah, tapi orang nak ambil manfaat daripada ilmu yang ditinggalkan olehnya, maka pahala itu terus masuk ke dalam akaun buku amalan pahalanya. Ataupun sedekatin jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah yang mengalir pahalanya. Jariyah maknanya yang sentiasa berlari pahala. Maksudnya wakaf lah, harta yang kita wakafkan. Apa lagi yang kita boleh buat untuk dapat pahala? Iaitu kita menyeru kepada kebaikan, dakwah. Ini sebenarnya kerja dakwah ni kerja kita semua. Dakwah ni tak disyaratkan kita ada ilmu yang banyak, kita mengajak kepada kebaikan. Contohnya kita tahu pagi ni kita ada kelas tadabbur Quran, kita ada majlis ilmu, sama ada yang saya sendiri sampaikan ataupun yang disampaikan oleh ustaz-ustaz yang lain pun, apabila kita dapat berkongsi kebaikan ilmu tu dengan ramai orang, maka masing-masing dapat kebaikan daripadanya. Jadi orang yang mendapat kebaikan daripada ilmu yang disampaikan, dia dapat pahala kerana menuntut ilmu, yang menyampaikan pun dapat pahala, kemudian kita kongsi pada orang lain, kita pun dapat pahala, orang lain pun dapat pahala, jadi pahala itu akan berterusan. Jadi untuk Nabi SAW, baginda akan dapat pahala yang tidak putus-putus. Bayangkan berapa ramai umat Islam di dunia daripada zaman dulu sampai sekarang, mereka akan terus melaksanakan perintah-perintah Allah yang fardu, yang sunat, maka pahala yang Nabi peroleh itu tidak putus-putus. Baik. Apatah lagi kalau kita ni menjadi pencetus kepada kebaikan yang belum orang buat. Kebaikan tu dah diajar oleh agama. Kebaikan tu dah ada, tapi belum ada orang yang mempeloporinya di tempat tu. Contohnya ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, katanya kunna fi sadrin nahar inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini tajuk kita tentang pahala yang tidak putus-putus. Kalau soal Nabi itu kita dah tahu, Nabi dapat pahala yang tidak putus-putus, untunglah baginda. Cuma sekarang ni kita pula macam mana kita nak dapatkan pahala yang berterusan, maka apa perlu kita lakukan? Kata Jarir, suatu hari kami bersama dengan Nabi SAW di waktu siang hari lah, mana waktu yang kita kata dah hampir waktu zuhur, mana menunggu waktu salat. Lalu tiba-tiba datanglah suatu kaum, satu kumpulan manusia yang dilihat uratun mujtabi'an nibar awil aba, yang dilihat seperti bertelanjang. Bukannya tak ada pakaian langsung, pakaian pun macam tak cukup kain kita kata. Kalau pakai pun sekadar tutup aurat yang berat, mungkin setengah tu baju pun tak ada, pakai kain saja. Jadi seperti orang yang bertelanjang kerana dia punya pakaian tu tak lengkap, maknanya kalau ada kain tak ada baju. Mereka itu dalam keadaan mutakallidi as-suyuf, membawa pedang yang tersimpan. Biasalah orang Arab zaman dulu dia bawa pedang ni sebagai perlindungan, bukan nak pergi berperang pun. Mereka ni daripada kalangan Bani Mudar.
Jadi bila melihat keadaan mereka yang sangat-sangat susah ni, nampak jelas kemiskinan mereka, berubahlah wajah Nabi SAW melihat kesusahan mereka tanggung. Lalu Nabi pun masuk ke dalam rumah, kemudian dia keluar, kemudian dia menyuruh Bilal supaya diazankan, diiqamatkan. Maknanya dah masuk waktu salat, kemudian Nabi pun salat, selepas salat dia pun bangun untuk khutbah, untuk menyampaikan sedikit khutbah ataupun ucapan. Ini bukan khutbah Jumaat, mana ucapan ringkas dalam bentuk tazkirah. Lalu dia membaca beberapa ayat yang memberi pesanan kepada para jemaah, para sahabatnya untuk bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Dan juga beberapa ayat lain. Kemudian Nabi beritahu tasaddaqa. Kemudian Jarir beritahu, perawi ini beritahu, dia kata, bila Nabi beritahu begitu, beritahu supaya bertakwa kepada Allah, lalu bangunlah seorang lelaki bersedekah dengan harta dinarnya, dengan dirhamnya, dengan kain bajunya, dengan secupak gandum yang dibawa olehnya, dengan secupak buah tamarnya. Maknanya orang-orang dalam masjid ini faham, kabilah Bani Mudar yang miskin, yang mari dengan pakaian pun, pakai baju pun tak cukup. Mereka ni orang yang benar-benar perlu dibantu. Perlu dibantu. Jadi mereka ni datang masjid. Zaman Covid ni pun ramai orang yang susah. Cuma nak pergi minta bantuan di masjid tak boleh lah, sebab masjid pun tak ada orang juga. Jadi kalau zaman Nabi datang di masjid, lalu Nabi kata bersedekahlah. Walau bisyikki tamrah, walaupun dengan secebis sedikit daripada buah tamar. Lalu faja'a rajulun minal ansar, lalu datanglah seorang lelaki dari kalangan ansar dengan membawa penuh, hampir penuh tapak tangannya. Tak tahulah, dia tak disebut dia bawa duit ke, bawa emas ke, bawa apa, bawa benda yang nak disedekahkan kepada orang-orang Bani Mudar. Kemudian diikuti dengan orang lain. Bila yang lain-lain tengok lelaki daripada golongan Ansar ni buat begitu, summa tataba'an nas hatta ra'aitu kaumaini min ta'amin wa thiyabin. Kata Jarir ni sahabat yang riwayatkan cerita ni, orang lain pun ikut sama. Membawa kedua-dua tapak tangannya dengan makanan dan pakaian. Ada yang sedekah pakaian, ada yang sedekah makanan. Sehingga aku melihat wajah Rasulullah SAW menjadi ceria dan kegembiraan. Nampak berseri-seri wajah Nabi. Sebab yang orang yang susah ni dah dibantu. Maknanya dah ada orang yang datang beri bantuan. Lalu baginda pun berkata, man sanna fil islami sunnah hasanah falahu ajruha. Sesiapa yang memulakan dalam Islam suatu sunnah yang baik, maka dia mendapat pahalanya. Maksud memulakan bukan mula sesuatu yang tiada menjadi ada. Sebab hadis ni dalam bab sedekah tu dah ada dah. Maksud memulakan, pada hari itu dialah orang yang pertama bersedekah. Itu rajulun minal ansar. Sedekah ni suatu amalan yang memang dah disyariatkan, digalakkan dalam agama. Jadi dalam sedekah yang dilakukan pada hari itu, orang lelaki ansar tu orang pertama. Oleh kerana dia orang pertama yang melakukan amalan tu, maka dia dapat pahala bukan setakat pahala sedekah dia. Wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqussa min ujurihim syai'. Dan dia juga mendapat pahala orang-orang yang beramal dengan sedekah tadi selepasnya, mana orang ikut dia lah. Kalau kita kata lelaki Ansar tu namanya, katakanlah tak disebut nama dia, katakanlah namanya Abdullah. Abdullah ni bersedekah dengan jumlah yang kita kata banyak tadi. Bila orang lain tengok, orang lain pun rasa nak sedekah juga. Maka bila orang lain ikut dia, pahala sedekah orang lain tu dapat juga kepada si Abdullah yang pertama tadi. Sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnah sayyi'ah, sesiapa yang memulakan dalam Islam ini suatu sunnah yang buruk. Sunnah yang buruk ini dalam huraian hadis merujuk kepada perkara bid'ah, perkara baru dalam agama. Dia buat sesuatu yang baru dalam agama, bukan dalam urusan dunia. Sebab Nabi bercakap dalam soal fil islami, bukan dalam soal urusan dunia, dalam soal agama. Sesuatu yang asalnya
orang tak buat benda tu, orang tak buat, dia yang memulakan untuk buat perkara yang sayyi'ah, suatu cara yang buruk, yang tidak baik, maka dia mendapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang beramal dengannya, yang mengikutinya dengan tidak dikurangkan dosa mereka itu. Yang kita nak bincang bukan masalah dosa hari ini, tentang soal pahala. Tentang soal pahala. Jadi bila kita buat satu pahala, okeylah kita dapat pahala, alhamdulillah. Tapi bukan semua amalan pahala tu yang jenis dalam bentuk pahala tu dia boleh berkembang. Ada yang bersifat statik, ada yang bersifat dinamik. Statik ni setara tu lah. Contohnya kalau kita duduk kat rumah, kita baca Quran, setiap pagi kita boleh baca satu muka surat. Okey, kita dapat pahala. Tapi bila kita masuk dalam satu halaqah Quran, majlis untuk kita belajar baca Quran, untuk kita belajar fahami ayat Quran, untuk kita sama-sama tadarus dan tadabbur, maka pahala tu lebih besar dia punya lingkungan dia. Dia punya skop dia tu lebih besar lagi. Sebab bukan kita seorang dapat pahala, orang lain pun dapat pahala. Dan apa-apa perkongsian ilmu yang kita sampaikan, yang kita kongsikan dalam majlis halaqah sebegitu, jika orang lain yang menerima tu beramal dengannya, maka kita pun dapat pahala. Maka pahala tu akan terus berkembang. Jadi kita kena pelbagaikan amalan kita supaya pahala kita tu tidak bersifat statik. Kalau kita hanya fikir diri kita aja, kita duduk kat rumah seorang-seorang, kita jaga solat kita bersedekah, tapi tak ada amalan-amalan yang menyebabkan orang lain ikut sama untuk mencontohi perbuatan kita. Jadi setakat itulah yang kita boleh buat. Contohnya macam wakaf tadi lah, sedekah dalam bentuk harta yang diwakafkan, ataupun perkongsian ilmu, itu yang paling baik. Kata-kata nasihat, perkongsian ilmu, asalkan ianya adalah ilmu yang sahih, yang benar, maka kita dapat pahala, orang lain pun dapat pahala. Baik. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Abi Mas'ud Al-Ansari, matan hadis berbunyi, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Sesiapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapat seumpama pahala orang yang melakukannya. Walaupun orang yang menunjukkan kebaikan tu dia tak buat apa. Dia tak buat, cuma dia hanya beritahu je. Hanya dia cerita, beritahu, ataupun dia menunjukkan mungkin tempatnya di mana, bilakah berlangsungnya majlis ilmu itu contohnya. Maka orang tu pun dapat pahala juga. Dapat pahala juga kerana dia telah menunjukkan kepada kebaikan. Kemudian dalam hadis yang lain daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ni kita nak bincang tentang pahala yang tidak putus-putus. Untuk Nabi dah jelas. Untuk kita tinggal lagi kita kena usahakan apa amalan yang kita perlu buat supaya kita pulang di akhirat nanti kita akan dapati dalam buku akaun pahala kita mendapat sejumlah pahala yang banyak, kerana ada kebaikan yang kita buat, kemudian kebaikan itu dicontohi dan diikuti oleh orang lain. Matan hadis ini berbunyi, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Sesiapa yang menyeru kepada jalan petunjuk ataupun mengajak kepada hidayah, dakwah lah. Kita dakwah, sama ada mengajak orang Islam yang tak ada ilmu untuk diberi ilmu, diberi nasihat, diberi peringatan, diberi motivasi, ataupun kita yang lebih mencabar lagi, kita nak dakwah orang-orang yang non-Muslim, yang bukan Islam. Maka orang yang berdakwah tu kana lahu minal ajri, adalah bagi dia ganjaran pahala mislu ujuri man tabi'ahu, seumpama pahala orang yang mengikutinya. Maknanya masing-masing dapat pahala. Kalau tak silap saya lah, kalau tak tahulah masih ada tak tidak sekarang ni, kalau orang berniaga secara multi level marketing, dia punya pemasaran secara berperingkat, ni orangnya jenis jual barangnya secara dia menjadi upline, kemudian dia menaja bawah dia downline,
orang downline itu jadi ahli dia, maka setiap pembelian orang bawahan dia tu dia dapat mata ganjaran kepada yang orang atas dia. Jadi kalau orang bawah dia menaja pula yang lain, maka orang atas tu akan dapat lebih banyak poin-poin ataupun keuntungan daripada pembelian. Kita kata sebenarnya teori MLM, multi-level marketing tu Nabi dah beritahu dah dalam bab pahala. Kita berkongsi satu kebaikan kepada seorang. Orang tu pula berkongsi kepada 3. Yang 3 tu berkongsi kepada 10. Bayangkan Nabi SAW semenjak zaman baginda, berapa ramai sahabat, berapa ramai tabi'in, berapa ramai umat Islam selepasnya, subhanallah. Mereka dapat pahala yang banyak, cukup banyak. Sebab itu kita melihat dalam bab perkongsian ilmu, para ulama sangat bersungguh-sungguh untuk menyampaikan ilmu secara sama ada secara ta'lim ataupun secara ta'lif al-kutub, mengarang kitab. Mereka menulis kitab, membukukan ilmu supaya dapat dikongsi oleh generasi selepasnya. Bila kita membaca kitab-kitab tulisan mereka dan kita mendapat ilmu daripada apa yang mereka tulis, maka ulama yang menulis kitab tu terus dapat pahala. Pahala tu akan terus mengalir ke dalam akaun walaupun mereka tu dah lama dah meninggal. Saya ambil contoh, saya pegang di sini kitab Riyadhus Salihin, himpunan hadis-hadis Nabi yang disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi ni umur dia tak panjang pun. Sekitar berapa? 45 tahun. Sebab dia lahir tahun 631 Hijriah, meninggal 676. Jadi bila tolak 676 tolak 631, umur dia 45 tahun. Masya Allah. Kita ni mungkin dah umur kita lebih 50, 60, 70. Al-Imam Nawawi rahimahullah, walaupun umur dia hanya 45 tahun, dia meninggal umur 45, tapi seolah-olah dia hidup beribu tahun. Tapi sekarang ni bulan sampai 1000 tahun lah. Kita ni baru 1442. 1442 tolak 676 belum sampai 1000 tahun. Tapi seolah-olah begitu. Kerana khazanah ilmu yang dia tinggalkan membolehkan pahala tu terus mengalir ke dalam akaun. Itu baru satu contoh, ramai lagi lah tokoh-tokoh ulama lain yang mereka telah mendapat ganjaran yang besar atas susah payah mereka berkhidmat untuk agama. Jadi masing-masing bila kita faham perkara ini, kita tanyalah diri masing-masing, para jemaah semua, apa yang kita boleh lakukan, khidmat kita, bakti kita kepada agama dan kepada umat Islam. Bukan setakat untuk kita dapat pahala berterusan di akhirat. Untuk sama-sama kita mendapat kebaikan di sisi Allah di akhirat nanti. Kita dapat pahala dan orang lain pun dapat tumpang tuah atas susah payah kita berkongsi ilmu dengan mereka. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Sebab itu berhubung dengan ayat ni, bila kita faham ayat wa inna laka la ajran ghaira mamnun, sesungguhnya bagi engkau ya Muhammad pahala yang tidak putus-putus. Pahala merujuk kepada ganjaran di akhirat. Kita tak bincang soal ganjaran di dunia. Soal di dunia memang kerja Nabi, dia bila berdakwah dia dah beritahu kul ma as'alukum alaihi min ajrin, ataupun wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak meminta kepada kamu ajran, ajran upah. Kalau untuk akhirat kita panggil pahala. Baik. Kerana aku punya upah ataupun ganjaran hanyalah di sisi Allah. Maknanya Nabi berdakwah ni tak minta manusia bayar ataupun sebagainya. Tak. Itu adalah di sisi Allah. Tapi untuk akhirat ada balasan yang Allah Ta'ala telah janjikan untuk mereka. Allah Ta'ala itu bersifat karim, maha mulia dan pemurah. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hamba dia, Allah Ta'ala tidak sia-siakan. Biasa kita baca dalam suratul Kahfi, untuk orang beriman, orang yang beramal saleh, Allah Ta'ala beritahu inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Boleh rujuk dalam suratul Kahfi ayat yang ke-30. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang beramal saleh,
kami tidak akan mengsia-siakan ganjaran pahala orang yang baik amalannya ataupun yang memperelokkan amalannya. Ganjaran pahala itu tidak sia-sia. Maknanya setiap kebaikan yang kita buat ada ganjaran di sisi Allah. Kita minta ke kita tak minta, Allah Ta'ala janjikan ada pahala. Inna la nudhi'u ajra. Kami tidak akan mengsia-siakan ganjaran pahala bagi orang yang berbuat kebaikan. Jadi tugas kita hanya macam itulah. Tugas kita terus kita beramal selagi kita masih hidup, dan kita mencari peluang untuk meluaskan lagi kita punya legasi empayar pahala kita. Ini bukan soal buat bisnes di dunia. Kalau orang tu dia hanya fikir nak untung banyak dia. Kalau dia orang yang buat bisnes yang besar, perniagaan yang besar, dia fikir macam mana dia nak gandakan lagi keuntungan. Maka dia akan buka banyak branch lain, cawangan-cawangan lain. Mungkin kalau dalam bentuk perniagaan yang kita kata melibatkan soal makanan, dia akan buka franchise pula. Sebab apa? Sebab bila lebih banyak cawangan, perniagaan dia berkembang, dia akan dapat untung yang banyak. Maka jadilah dia jutawan atau billionaire dunia. Sebab itu dalam bentuk harta dunia. Kalau kena cara, kita akan dapat kedudukan di sisi Allah sebagai jutawan akhirat. Sebenarnya bila kita buat amal ibadat ni, Allah Ta'ala dah sebut dia punya ganjaran pahala tu macam orang bisnes lah. Macam orang buat bisnes atau orang buat perniagaan akan dapat untung. Cuma bisnes dunia ni tak menentu. Kadang-kadang kita dapat untung, kadang-kadang kita rugi kalau tak kena cara lah. Kadang-kadang kita dapat untung sedikit, kadang-kadang kita dapat untung banyak. Tapi bila kita berurus niaga dengan Allah, kita dijamin tak akan rugi dan kita akan dapat pahala yang sentiasa mudha'afah, berlipat ganda. Dalam ayat 29 surah Fatir, amalan yang menjadikan pahala yang besar selain tadi dah disebut sedekah menyebarkan ilmu. Ayat 29 surah Fatir, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah ini Al-Quran, wa aqamus salata, orang yang mendirikan salat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum, mereka menafkahkan atau sedekahkan apa yang kami rezekikan, sirran wa alaniyah, sama ada secara sembunyi atau terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan ganjaran pahala yang tidak akan binasa. Mereka mengharapkan perniagaan, tijarah perniagaan. Jadi orang yang baca Quran, yang salat, yang sedekah, sebenarnya mereka berniaga dengan Allah. Bukan bermakna Allah Ta'ala itu berhajat kepada untuk membeli amalan kita, bukan begitu. Kerana Allah Ta'ala menjanjikan ada ganjaran di sisinya. Kalau kita pergi bekerja, kalau kita bekerja dengan orang lah, maka dah ada dalam surat tawaran bekerja tu, setiap akhir bulan kita akan dibayar allowance atau gaji sekian-sekian. Jadi atas usaha kerja kita tu bila cukup bulan kita dibayar gaji. Itu di dunia lah, di dunia. Di akhirat Allah Ta'ala beritahu amalan yang kita buat tu seumpama kita sedang melakukan suatu tijarah perniagaan yang tidak akan binasa, mana tak akan rugi sampai bila-bila. Liwaffiyahum ujurahum, kerana Allah Ta'ala mahu sempurnakan ganjaran pahala untuk mereka. Alhamdulillah. Maka kita pun memuji Allah. Kita sebut Alhamdulillah pun kita dapat pahala. Wa yazidahum, dan Allah Ta'ala tambahkan lagi untuk mereka min fadlih, daripada kurniaannya. Baiknya Allah Ta'ala, dia bagi kesihatan kepada kita, dia bagi ilmu kepada kita, kita pun beramal dengannya, kita gunakan peluang nikmat kesihatan, nikmat masa lapang yang ada untuk kita beramal, lalu kita berkongsi kebaikan dengan orang lain, dan Allah Ta'ala bagi pahala. Inilah yang dikatakan rahmat, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak terus kepada ayat yang berikutnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar berada di atas nilai akhlak yang agung. Iaitu wa innaka lasahibul khuluqil azim, sesungguhnya engkau benar-benar orang yang memiliki akhlak yang sangat hebat, iaitu allazi amarakallahu bihi fil Quran, yang Allah Ta'ala perintahkan dengannya dalam Quran. Nabi SAW dipuji kerana memiliki akhlak yang
mulia. Baik, siapa yang mendidik Nabi? Siapa yang mendidik Nabi? Kita tahu Nabi SAW telah kehilangan ayahandanya ketika dia masih dalam kandungan. Kemudian bila lahir, dia tak lama kemudian mak dia pula meninggal, dipelihara oleh datuk dia, kemudian dipelihara oleh bapa saudara dia. Jadi sebenarnya yang mendidik Nabi sehingga menjadi orang yang sangat baik budi pekertinya, akhlaknya, perlakuannya adalah Allah Ta'ala sendiri. Ada hadis lain yang menyebut Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku telah memperadabkanku dan memperelokkan peradabanku. Yang dikatakan khuluq, akhlak di sini merujuk kepada nilai-nilai adab, nilai-nilai kesopanan. Ada perkara ini adalah fitrah manusia. Sebab tu dalam negara kita sendiri kita lihat salah satu rukun negara yang termaktub ialah kesopanan dan kesusilaan. Kita masyarakat timur ni masyarakat yang lebih menekankan soal nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan. Sebenarnya benda tu diambil daripada ajaran Islam yang mengajak umatnya supaya menjadi orang yang menjaga nilai adab, nilai kesopanan, bagaimana kita dengan orang lain. Adab ni bukan setakat kita dengan manusia, juga kita dengan Allah. Nilai adab kita dengan Allah. Adapun Nabi SAW dipuji secara khusus khuluqin azim. Baik, apa maksud akhlak yang mulia di sini? Kata Sa'ad bin Hisham, aku telah bertanya kepada isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha an khuluqi Rasulillah, tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia tanya, ya Aisyah, bagaimana akhlak Nabi ni? Lalu Aisyah tanya, alasta taqra'ul Quran? Kamu tak baca Quran ke? Aisyah tanya Sa'ad bin Hisham, kamu tak baca Quran ke? Dia kata, bala. Baca. Dia kata, kenapa pula tak baca? Kalau kamu baca, sudah tentu kamu tahu apa itu kandungan Quran. Fa inna khuluqi Rasulillah. Kita tak boleh baca khalqun. Kalau khalqun ni kejadian. Sebab ayat ni bukan sebut wa innaka la'ala khalqin. Bukan soal sifat kejadian fisik. Memanglah Nabi ni dari segi fizikal, memang Nabi ni yang paling comel lah, paling baik. Nabi ni orang yang digambarkan mempunyai bentuk badan yang sempurna. Tidak kata tinggi sangat, tidak rendah, tidak gemuk, tidak kurus. Kulit yang menarik, yang sebab Nabi ni keturunan Arab, kita pun tahulah. Dan rupa Nabi SAW ni hampir-hampir dengan Nabi Ibrahim. Ada hadis yang Rasulullah sebut, rupa dia sama dengan datuknya itu Ibrahim. Tapi hadis ni, ayat ni bukan nak cerita soal dari segi fizikal Nabi, tapi dari segi khuluq. Khuluq merujuk kepada akhlak ataupun budi pekerti, tingkah laku, pergaulan Nabi dengan orang lain. Macam mana Nabi ni seorang yang mempunyai sifat, contohnya pemalu, al-haya'u, kemudian sifat jud, sifat pemurah. Kalau orang minta apa-apa, dia tak marah, dia bagi-bagi aja dah. Sifat al-hilmu, sifat penyantun. Penyantun ni sifat tidak mudah marah, tidak mudah melenting. Kita kena ingat, kalau ada di antara kita jenis orang yang dia panas baran. Orang Kelantan panggil pongoh backing, tak menentu. Sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah. Kena ingat dia, akhlak Nabi ni, Nabi tak begitu. Nabi seorang yang tenang, seorang yang cool. Dalam apa keadaan dia tidak beremosi. Nabi ni seorang yang dia tak segera menghukum. Kalau orang terbuat salah, dia tak segera menghukum. Dia lebih kepada nak memaafkan. Antaranya yang paling menunjuk adalah sifat pemaaf. Sifat pemaaf. Dirujuk dalam ayat 199 surah Al-A'raf tu, di akhir surah Al-A'raf, Allah Ta'ala berfirman, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Berilah kemaafan. Khuzil afwa. Berilah kemaafan, suruhlah perkara yang baik dan berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Itulah sebabnya kita lihat satu ketika ada hadis yang sebut cerita seorang lelaki badui, orang Arab kampung, datang ke masjid Nabi, tiba-tiba dia kencing dalam masjid. Punyalah tak sopan. Kalau nak kencing, kita kata pergilah pergi tempat lain.
Orang Arab Badui ni orang Arab yang tinggal di kawasan kampung, dia tak biasa dengan masjid. Kemudian dia kencing mungkin di satu tempat, kita kata penjuru ke apa. Maka orang yang melihatnya, sahabat lain marah lah. Nabi kata tak apa, biarkan dulu. Kalau kamu marah, kamu halau dia, nanti dia lari dalam keadaan kencingnya belum selesai, nanti tempat lain pula menjadi kotor dengan najis air kencingnya. Jadi selesai dia kencing, lalu disuruh supaya ambil air bersihkan tempat tu, okeylah. Mana bagusnya Nabi. Orang buat perangai yang tak elok macam tu pun dia masih cool lagi, tenang. Nabi pun panggil dia. Nabi kata, inna hadhil masajid, ni masjid-masjid ni, la tasluhu fiha ataupun la yasluhu fihi syai'un minal qadar. Tempat yang tidak layak, yang tidak sesuai untuk diletakkan benda-benda yang kotor. Kamu pun faham, bila kamu buang air besar, air kecil, benda tu najis, kotor. Jadi ini masjid ni tempat yang tak sesuai macam tu. Lalu si Arab Badui tu puji Nabi, dia kata, ma ra'aitu mualliman ahsana minhu ta'liman. Aku belum pernah melihat seorang guru yang mengajar lebih baik daripada cara yang Nabi ajar. Aku buat salah tapi la darabani wala kaharani wala syamatani. Nabi tak pukul aku, Nabi tak herdik aku, Nabi tak cerca aku. Subhanallah, akhlak Nabi. Kita pun tahu mulia akhlak Nabi, tapi macam itulah kelemahan kita. Kita tahu saja tapi kita nak contoh itu tak jadi. Orang kata. Kita tahu saja tapi nak buat tak jadi. Bila kita nak marah, kita mula nak menenting, nyupah, keluar habis daripada mulut kita perkataan-perkataan yang tak elok untuk disebut. Nabi tak ada pula kata kamu ni bahasa tak jenis tak erti apa, datang masjid kencing, tak. Nabi tak cakap begitu. Nabi tak pukul dia, tak herdik dia, tak caci dia. Nabi cuma beritahu ni masjid ni tempat yang untuk dilakukan amal ibadat yang tak layak untuk diletakkan benda-benda yang kotor. Jadi dia fahamlah. Dia faham. Lalu dia berdoa, dia kata semoga Allah Ta'ala merahmatiku dan merahmati Rasulullah. Nabi kata tak boleh doa begitu. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semualah. Jadi Nabi SAW seorang yang bersifat sangat-sangat pemaaf dan penyantun. Payahlah kita, kalau kita baca tentang akhlak-akhlak Nabi, kita rasa malu ya. Kita dah lama mengaku kita umat Nabi SAW. Kita dah lama belajar Quran, tapi kita masih banyak kekurangan, kelemahan yang walaupun kita tahu Allah Ta'ala dah beritahu. Kita tahu Allah Ta'ala dah beritahu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu ada contoh ikutan yang baik. Semua dalam cara beribadatnya, berakhlaknya, pergaulannya dengan manusia, terdapat uswatun hasanah, itu qudwah hasanah, contoh yang baik. Bagi sesiapa yang liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, bagi sesiapa yang mengharapkan ganjaran pahala di sisi Allah, yang mengharapkan balasan di akhirat, dan dia banyak mengingati Allah. Kalau tak ada tiga sifatnya susah. Orang tu, kalau kita tengok dalam tafsir ayat tu dalam surah Al-Ahzab, kalau kita tak ada tiga sifat ni, payah kita nak mencontohi Nabi. Apatah lagi nilai-nilai akhlak mulia daripada Nabi. Itu yarjullah, orang tu mesti hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, tidak mengharapkan apa yang ada dengan manusia. Mengharapkan hari akhirat lebih daripada dia mengharapkan ganjaran dunia. Dan orang tu yang ketiga, dia wa dzakarallaha katsira, orang yang banyak berzikir, banyak mengingati Allah, sama ada dengan lisannya, dengan hatinya. Sebab tu hidup kita ni, dalam apa sahaja tindakan kita, kita sentiasa subhanallah. Kita ingat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Kita berselawat kepada Nabi. Kita memuji Allah Ta'ala bila kita ingat, ya Allah, kita diberi nikmat ilmu, nikmat iman. Setiap hari Allah Ta'ala bagi nikmat, kita dapat salat 5 waktu. Kita makan, kita dapat rasa nikmat makanan kita. Alhamdulillah, kita puji Allah. Pujian itu satu-satu nikmat. Sebab kita ingat, yang beri nikmat ni Allah. Bila kita ingat Allah yang beri nikmat, itu menjadi satu nikmat yang lain. Bukan setakat kita merasai nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Bahkan kita merasai nikmat itu daripada Allah, lalu kita memujinya. Para jemaah yang dirahmati Allah, peristiwa yang besar berlaku ketika pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah.
Bila Nabi SAW masuk ke Mekah dengan menunggang unta, kita baca dalam sirah, hingga Nabi tawaf di atas untanya. Dalam keadaan Nabi menundukkan kepalanya, tawaduknya. Tak ada pula Nabi masuk dengan rasa besar diri, wahai orang-orang di Mekah, apa kamu boleh buat hari ini? Tak ada pula Nabi masuk dengan mendabik dada, dengan nak menunjukkan rasa jauh sekali nak tunjukkan rasa tinggi diri, besar diri. Tidak. Itu bukan akhlak Nabi. Nabi ini seorang yang sangat tawaduk, merendah diri. Nabi masuk ke dalam Masjidil Haram dalam keadaan dia menunggang unta. Mungkinlah dengan sebab letih. Jauh daripada sebab Nabi masuk tu bulan Ramadan tahun 8 Hijrah. Peristiwa pembukaan kota Mekah ni satu peristiwa yang besar dalam sejarah, berlaku pada bulan Ramadan. Perjalanan yang jauh daripada Madinah, disebabkan letih, Nabi masuk tawaf pun menunggang unta dalam keadaan dia menundukkan kepalanya sebagai tawaduk. Maka dia beritahu sebagai tanda kasih sayangnya kepada umatnya. Ya Allah, kalau kita tak baca sejarah Nabi, tak ada rasa cinta sayang kepada Nabi, rugi kita. Sebab segala sumber kebaikan yang ada dalam agama ni, Nabi lah yang bimbing kita, yang ajar kepada kita. Jadi kalau kita belajar Quran, kita belajar sunnah Nabi, kita belajar sirah Nabi, itulah jalan paling terbaik untuk kita menyemai bibit cintakan Rasulullah. Itu cara paling baik. Bila kita belajar Quran, kita tahu Quran yang kita baca inilah yang Jibril ajar kepada Nabi. Inilah ayat yang Nabi ajar kepada sahabatnya. Kita boleh rasa tu, aura tu. Bila kita baca hadis-hadis Nabi, inilah kalam, perkataan yang Nabi sebut, yang Nabi sampaikan kepada sahabat. Lalu sahabat riwayatkan kepada yang lain. Akhirnya dibukukan oleh ulama-ulama hadis dan sampai kepada kita. Subhanallah. Nabi masuk dengan tawaduk, apa dia kata? Wahai semua penduduk Mekah, pergilah aku maafkan kamu. Maafkan. Selama 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, apa orang Mekah tak buat kepada Nabi? Disakiti, bahkan ada sahabat yang diseksa sampai ada yang mati macam Sumayyah. Ada yang sangat-sangat menderita seperti Khabbab. Apa yang berlaku kepada Bilal, diseksa oleh tuan dia Umayyah bin Khalaf. Tapi Nabi boleh lupakan semua itu dengan katanya, hari ini kamu pergilah, aku maafkan kamu. Walaupun kamu telah lama menyakiti, aku maafkan kamu. Kesan daripada akhlak Nabi yang begitu, yang memaafkan kesalahan orang lain, penduduk Mekah sangat terkejut. Mereka ingat hari ini mereka akan dihukum. Habislah kita hari ini. Dia kata kita akan dihukum, habislah kita. Tapi Nabi SAW telah menunjukkan suatu nilai akhlak yang sangat-sangat luar biasa. Dia kata, pergilah, aku maafkan kamu. Maka dengan sebab itulah mereka secara terbuka atau dengan lapang dada menerima Islam. Maka peristiwa pembukaan kota Mekah menyaksikan ramainya orang-orang di Mekah yang masuk Islam. Ramai. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datangnya pertolongan Allah, bantuan daripada Allah dan berlakunya kemenangan. Maksud kemenangan ialah pembukaan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Afwaja tu jamak daripada faujun. Faujun ni satu kumpulan yang ramai. Tapi bukan satu kumpulan, banyak kumpulan-kumpulan afwaj. Satu kumpulan ramai. Berkabilah-kabilah. Maka dengan sebab itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya. Bila turun ayat ni, hanya Ibnu Abbas seorang sahaja yang faham. Dia kata ayat ini menunjukkan ajal Nabi sudah tiba. Kemenangan sudah berlaku. Tiba-tiba Nabi disuruh memuji Allah dan beristighfar. Bukan setakat puji. Kita kata dapat kemenangan, pujilah. Alhamdulillah. Tapi disusuli dengan perintah istighfar. Maka dapat difahami. Orang lain tak faham. Ibnu Abbas sahaja faham. Sebab itu zaman Khalifah Umar, dia pilih Ibnu Abbas salah seorang menteri ataupun kita kata salah seorang ahli mesyuarat, esko dalam kerajaan Ibnu Umar, Sayyidina Umar. Kerana Ibnu Abbas ni seorang yang sangat pintar walaupun umurnya masih muda. Bila turun ayat ni dia faham, dia menunjukkan ajal Nabi sudah hampir tiba. Kita nak mengambil pengajaran daripada kisah ni,
Nabi SAW memiliki sangat banyak nilai-nilai akhlak yang mulia. Nabi ni dia tidak cepat marah, bersifat pemaaf. Dia tidak melayan kerana orang-orang yang jahil, sebagaimana contoh Arab Badui yang kencing dalam masjid. Bahkan ada satu kisah sebelum kita berhenti, kita ada 2-3 minit lagi sebelum kita buka untuk soalan. Ada satu kisah di mana Nabi SAW keluar bersama sahabat untuk satu ekspedisi perang jugalah, tapi tidak besar sangat. Saya pun tak ingat apa nama sirip peperangan itu. Dalam perjalanan pulang, singgah satu tempat untuk berehatlah. Singgah, jadi Nabi pun berehat jugalah. Sahabat-sahabat ni dah letih sangat ni, berjalan jauh, tertidur. Lalu disangkutnya pedang itu pada dahan pokok, disangkut. Dengan tidak disangka-sangka datang seorang lelaki musyrik, tak tahu datang daripada mana. Dia ambil pedang Nabi, lalu dia letakkan pada leher Nabi. Dia kata, man yamna'uka minni, dia kata, siapa yang dapat mencegah, dapat menghalang kamu daripada terkena ni pedang yang aku pegang ni. Nabi dengan tenang jawab, Nabi kata Allah. Bila Nabi sebut Allah, tiba-tiba pedang yang lelaki musyrik pegang tadi tiba-tiba jatuh. Jatuh. Bila jatuh, Nabi ambil pedang. Nabi letak di leher dia. Nabi kata, siapa dapat menyelamatkan kamu? Dia tak boleh buat apa dah. Kalau kita belah mana kita macam tu? Kalau kita lah. Kalau belah kepada kita. Tiba-tiba kita dapat mengalahkan seorang penjenayah yang mungkin datang nak merompak, nak mencah masuk rumah kita. Kita berjaya tangkap. Apa kita buat? Mungkin kita akan lanyak, kita pukul, mungkin kita akan bunuh dia. Tapi Nabi tak bunuh lelaki yang musyrik tadi. Nabi kata, aku hanya mengajak kamu untuk terima Islam, beribadat kepada Allah, mentauhidkannya. Tetapi lelaki itu kata dia tak bersedia untuk terima Islam. Nabi kata tak apalah. Cuma dia berjanji, dia kata walaupun dia tak masuk Islam, dia tidak akan mengganggu urusan dakwah Nabi. Kemudian bila lelaki itu balik kepada kaumnya, dia beritahu, dia kata, jitu min indi khairi basharin. Aku telah datang bertemu dengan manusia yang paling baik. Aku nak bunuh dia, tapi bila dapat kesempatan dia tak bunuh aku. Lelaki musyrik tu memang kalau nak, kita kata dah, memang dah siapa mereka nak bunuh. Tetapi Nabi SAW, bila lelaki itu dah terjatuh pedangnya, pedang itu pedang Nabi juga. Bila Nabi ambil, dia tidak pula bunuh. Itulah sifat penyayang Nabi mengatasi sifat, kita kata sifat pemarah. Dia lebih kepada sifat pemaaf, dan sifat kasih sayang sangat-sangat luar biasa kepada umatnya. Sebagai penutup, kalau tuan-tuan nak tengok betapa Allah Ta'ala puji Nabi, bukan setakat dalam ayat yang kita baca pada hari ini. Itu ayat di akhir surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu, iaitu Nabi SAW. Azizun alaihi ma anittum. Terasa berat olehnya apa yang menimpa kamu. Apa maksud terasa berat? Hak susahnya kita, tapi dia pula tumpang rasa susah. Kalau kita tak ada perasaan empati, empati ni turut merasa sama kesusahan orang lain. Ini bahaya. Kita tak ada sifat kemanusiaan seperti yang ada pada Nabi. Nabi ni azizun alaihi ma anittum. Terasa susah olehnya apa-apa kepayahan yang menimpa kamu. Harisun alaikum. Yang kedua, sangat bersungguh-sungguh untuk memberikan kebaikan kepada kamu. Untuk menyampaikan apa-apa kebaikan, hak Nabi tahu, Nabi akan sampaikan. Sehingga kata Abu Zar, tak ada satu pun kebaikan dalam urusan agama yang Nabi tinggalkan, yang Nabi sembunyikan. Dia sampaikan semua. Sebab tugas Nabi sampaikan. Kalau Nabi tak sampaikan, mana tak ada tu. Benda tu tak diperintahkan dalam agama. Kalau benda tu ada dalam agama, wajib kesunatkan, Nabi akan sampaikan. Sehingga dalam al-khar'ah, khar'ah ni cara kita nak bersih daripada kita buang air besar kecil pun diajar. Macam mana cara kita nak basuh, macam mana kita nak bersihkan pun diajar. Sampai begitu sekali. Daripada perkara kecil sampai yang besar-besar, Nabi ajar kepada kita. Kerana kasih sayangnya kepada umatnya. Kemudian akhir sekali, bil mu'minin ra'ufur rahim. Terhadap orang-orang yang beriman, Nabi sangat sayang dan kasih. Terhadap orang yang beriman secara
secara khusus. Jadi tadabburlah ayat di akhir surah At-Taubah untuk kita faham inilah sebahagian sifat-sifat mulia yang ada pada Nabi sehingga Allah Ta'ala memuji Nabi wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau benar-benar berada di atas nilai akhlak yang agung. Kita dah baca semalam ayat di mana orang kafir di Mekah tuduh Nabi gila. Ada tak riwayat yang sebut bila mereka tuduh Nabi gila, Nabi pula kata mu gila. Macam mana kita kalau budak-budak tempat kita balah kan? Bahkan mungkin orang tua sendiri, orang dewasa pun bila berkelahi kata mengata satu sama lain, kata mu ni jenis sebut perkataan gila. Maka orang yang mendengar perkataan dak, aku tak gila, kamu yang gila. Tapi Nabi SAW berapa ramai orang yang kata dia ni gila, kata dia ni sahir, tukang sihir, kata dia ni syair, tapi Nabi tak balas, Nabi senyap. Nabi tidak menuduh orang yang menuduh dia dengan perkataan buruk yang lain. Nabi diam sahaja. Ini yang perlu kita fikir atau kita tadabbur untuk kita koreksi diri kita. Adakah kisah cerita tentang kemuliaan akhlak Nabi ni hanya satu cerita yang kita hanya setakat baca saja? Tak. Kalau boleh kita nak amalkan, itu yang paling baik. Dan kalau kita boleh mengamalkannya, kita mendapat ganjaran pahala. Perkara hak paling ringkas, perkataan Anas bin Malik, aku berkhidmat dengan Nabi selama 10 tahun. Anas bin Malik ini seorang sahabat yang menjadi khadam, pembantu peribadi Nabi. Selama 10 tahun tu Nabi tak pernah kata kepada aku, tak pernah sebut maknanya perkataan yang kasar tak. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu. Dan Nabi tak pernah kata kepada sesuatu yang aku buat, kenapa kamu buat begitu? Kan kita ni biasa kalau anak kita buat sesuatu yang kita tak suka, royak dah ke bapa buat gitunya. Kita bercakap bapa buat gitu tu dikira tak comel dah tu. Sebab kata Anas bin Malik, Nabi tak pernah sebut begitu. Nabi tak pernah sebut begitu. Kadang-kadang kita ni tersilap. Mungkin kita disuruh untuk buat kerja ya. Mungkin tempat kerja kita lah, bos kita suruh buat, kita silap arahan, kita silap faham. Kita buat cara lain, bos kita pun marah. Kenapa kamu buat macam ni? Aku bukan suruh kamu begini, buat macam ni, bukan macam tu. Kalau bos tu seorang ikut akhlak Nabi, dia tak perlu cakap begitu. Dia hanya kata, kamu tidak menepati apa yang aku suruh. Dia tak perlu tanya, kenapa kamu buat begini? Sebab manusia ni dia tak terlepas daripada buat salah dan silap. Kita bersangka baik. Bila orang tu buat silap, dia bukan sengaja. Dia bukan sengaja. Jadi tak perlu kita nak tanya, apa buat begini? Kenapa buat begini? Kenapa buat begini tu kata Anas, Nabi tak pernah tanya dia. Walaupun Anas mungkin juga buat silap sebab dia masih muda belia lagi. Ataupun Nabi tak pernah tanya tak pernah tanya dalam perkara yang aku tak buat, ala fa'altahu. Kenapa kamu tak buat macam tu? Kenapa kamu tak buat macam tu? Kita kadang-kadang kita nak pergi rumah kawan kita, kita tak ingat jalan. Kita ambil jalan jauh. Sayang kita pun tanya, apa kamu pusing kok jauh? Jalan dekat ada ke? Kalau bahasa Kelantan lah. Apa kamu pusing kok jauhnya? Jalan dekat ada. Rumah aku ni dekat je. Ni jalan dekat ada. Orang yang berakhlak mulia kalau nak contohi Nabi, dia tak akan bercakap begitu. Dia tak akan tanya, apa kamu ikut jalan jauh? Kenapa tak ikut jalan dekat? Tak perlu tanya. Mungkin orang tu dia terlupa jalan. Maka dia tersilap mengambil jalan yang jauh. Jadi sama-samalah kita muhasabah diri kita supaya kita boleh perbaiki kekurangan dan kelemahan yang ada pada kita. Sebab kita sememangnya adalah hamba-hamba Allah yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Wallahu a'lam. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Ya, silakan cikgu. Lorak tak? Gini Ustaz. Kemarin Ustaz kata, hari ni Ustaz kata, Nabi kita tak perlu hadiah Al-Fatihah pada Nabi kita Muhammad SAW ni. Betul. Sebab dia tu boleh pahala tidak putus-putus kan. Jadi hak ana nak tanyanya gini, ada setengah daripada kalangan kita ni dia buat amalan. Dia kata kita hari-hari ni kena hadiah Fatihah kepada diri sendiri. Diri sendiri lebih molek lagi mula-mula dia kata. Jadi lagu mana ada dari agama kau Ustaz ni?
Saya pun pelik jugalah. Memang sangat pelik lah. Adalah kita pun ada dengar juga, ada kadang-kadang pandangan ni dikemukakan oleh setengah-setengah pakar motivasi. Jangan lupakan dia kata untuk hadiah pada diri sendiri. Sebenarnya tak timbul hadiah sendiri-sendiri. Kan ada hadis Nabi sebut, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan yang kita buat tu adalah sedekah. Bukan sedekah untuk orang lain, paling kurang pun sedekah untuk diri kita sendiri. Maksud sedekah ialah kebaikan yang kita buat tu tetap ada pahala di sisi Allah. Tetap ada pahala di sisi Allah. Sehingga Nabi sebut, kullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih yang kita ucapkan, subhanallah, sedekah. Kullu tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid, alhamdulillah pun dikira sedekah. Kullu tahlilatin sadaqah. Setiap ucapan tahlil kita, la ilaha illallah, sedekah. Maksud sedekah di sini, bukan untuk beri pahala tasbih, tahmid, tahlil untuk orang lain. Tak, untuk kita sendiri. Jadi tak perlu kita kata, marilah kita sedekahkan untuk kita Fatihah. Tak perlu sebenarnya. Tak perlu. Sebab bila kita baca apa-apa ayat Quran, surah Fatihah ke surah yang lain, secara otomatik kita akan dapat pahala. Jadi sangat-sangat pelik jugalah bila dia kata nak pahala, nak sedekahkan. Kecuali kalau datang daripada amalan orang lain. Kalau amalan untuk kita, memang kita akan dapat. Sebab bila disebut sedekah ni, dia melibatkan transaksi daripada kita kepada orang lain ataupun daripada orang lain kepada kita. Tapi bila kita sendiri yang buat amal itu, secara otomatik kita akan dapat pahala. Sama juga dengan persoalan. Tak perlu untuk kita kata, marilah sama-sama kita baca surah Fatihah dan kita hadiahkan ila hadratin Nabi, kepada kehadrat Nabi kita. Tak perlu kita sebut begitu. Secara otomatik, bila kita baca Fatihah, garanti pahala Fatihah tu akan dapat kepada Nabi. Nabi akan dapat pahala tu. Sama ada kita sebut ke kita sebut. Ada setengah orang dalam buka majlis, baiklah sama-sama kita ambil berkat dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Perlukah disebut ambil berkat? Tak perlu. Sebab bila kita baca Quran, apa-apa ayat, garanti dah kita dapat berkat. Adakah perlu kita kata, marilah sama-sama kita makan nasi supaya kita kenyang? Tak perlu disebut. Kenyang memang garanti dah bila makan tu kenyang. Boleh faham? Cikgu nak suka. Adakah kita perlu kita kata, marilah sama-sama kita makan nasi supaya kita mendapat kenyang? Tak perlu sebut pun kenyang. Garanti dah kita dapat kenyang. Sebab itu dah fitrahnya begitu. Sunnatullah begitu. Makan, kenyang. Bila kita minum, hilanglah kita punya dahaga tu haus. Sama juga bila kita baca ayat Quran, memang kita dapat pahala. Dan Nabi pun dapat pahala. Jadi apa perlunya kita sebut, kita hadiahkan untuk diri kita Fatihah. Hadiah apa ni memang kita akan dapatlah pahala tu. Ya, ada soalan lain. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam cikgu. Gini Ustaz, nak tanya ni yang kena apa ni? Pahala yang berterusan ni, contoh Ustaz sebut tadi macam sedekah jariah ni dak. Ya, wakaf. Jadi di antara sedekah jariah dengan sedekah tidak jariah ni, contohnya lah ni orang payah makan ni dak. Kita makan ni kau apa, jadi hak tu tidak jariah. Sedekah penting sangat di zaman lo ni. Hak mana kalau kita kira nak jariah lah. Mengalir semua. Ke mana Ustaz? Wallahu a'lam Ustaz. Tu maknanya, iyalah betul lah, sedekah ni ada dua bahagian. Kita perlu buat dua-dua. Sedekah yang tidak jariah, mana sedekah yang pahalanya statik. Contohnya, kita beri makan kepada orang miskin. Ya, kita dapat pahala atas makanan yang kita sedekahkan. Tapi setakat tu ialah. Bila dah habis makan apa tu, tak ada lah. Sebab manfaat daripada makanan tu dia bersifat sementara. Adapun sedekah yang pahala berterusan, macam harta diwakafkan, ialah manfaat daripada sedekah tadi dia berterusan. Kita wakafkan duit kita untuk bina masjid. Masjid ni sesuatu yang tahan lama, mungkin berpuluh tahun. Jadi selagi orang guna masjid, kita akan terus dapat pahala sama ada kita masih hidup atau kita sudah mati, pahala tidak dapat. Jadi dua-dua bentuk tu kita kena buat lah. Memang kita kena buat. Ada waktunya kita bersedekah dalam bentuk wakaf, iaitu sedekah yang jariah, yang pahalanya berterusan. Ada kalanya kita juga perlu kepada sedekah yang walaupun ia tidak jariah, dia bersifat statik.
perlu juga bergantung kepada keadaan. Tak boleh kita kata kalau pahala yang sedekah jariah tu mengalir kita sedekah tu sahajalah. Tak, kita kena buat dua-dua. Kita kena buat dua-dua mengikut keadaan dan keperluan. Baik, sebagai anak saya nak respon untuk soalan bertulis, kita ingin memberi sedekah dengan niat pahala diberikan kepada ibu bapa. Tak niat pun pahala akan sampai kepada ibu bapa, memang pahala sampai. Sebab setiap kebaikan yang dilakukan oleh si anak akan dapat pahala tu kepada ibu bapa. Lebih-lebih lagi, kalaulah kebaikan yang si anak terbuat hasil daripada usaha pendidikan si ibu bapa. Sebab anak itu lahir atas susah payah. Ibu bapa itu mengasuhnya, mendidiknya. Jadi atas rahmat Allah, setiap kebaikan yang si anak buat tu akan dapat pahala kepada ibu bapanya. Tapi adakah bermakna kalau anak tu buat dosa, ibu bapa pun automatik akan dapat dosa? Jawapannya, tengok keadaan. Kalau dosa si anak tu buat kerana kecuaian ibu bapa, mungkin tak mustahil. Ibu bapa dah akan dapat. Tapi kalau si bapa tu dah laksanakan tugas mendidik anak-anak, tapi dia masih berbuat perkara yang kita kata sebut dosa, maka dosa tu untuk anak tu sahaja, tidak terlibat dengan ibu bapa. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Nak tanya sikit. Ada beberapa perkara lah. Pertama berkait dengan kalau kita rasa nak tanya balik, kenapa kamu buat begitu? Contohnya kan, dalam proses pengurusan ni, untuk muhasabah. Untuk muhasabah ni, untuk kita baiki akan datang supaya tidak berlaku kesilapan berterusan. Ataupun kata untuk membaiki supaya lebih baik lagi. Ya. Adakah dikira akhlaknya tak sesuai? Satu Ustaz ya. Yang kedua, ya. Dalam korban, biasanya adalah kita dengar ini bahagian-bahagian tentu kita niatkan untuk ibu bapa kita. Ataupun cukup untuk kita sahaja. Dan kita ambil 2 bahagian, 3 bahagian. Satu untuk saya, satu untuk ibu bapa saya. Boleh ke begitu? Berbanding dengan Ustaz sebut tadilah. Ya. Baik, itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Ya, okay, terima kasih Encik Hamzah. Jadi soalan tentang ini dalam pengurusan organisasi, adakah perlu untuk kita bertanya? Ini dipanggil tunjuk sebab. Tunjuk sebab. Saya melihatlah, saya berpendapat apa hak Nabi tegur, apa yang Anas bin Malik sebut tentang Nabi itu, ini melibatkan soal peribadi antara Nabi dengan Anas. Mana tindakan peribadi. Tapi kalau bila melibatkan kesilapan yang dilakukan oleh seseorang staf pekerja dalam sebuah organisasi, saya berpendapatlah pihak bos berhak untuk tahu kenapa pekerja dia atau staf dia berbuat begitu. Ini bagi tujuan untuk penambah baikan. Kerana melihat kepentingan menjaga pengurusan syarikat itu lebih besar lagi daripada yang lain. Tapi kalau tak ada kaitan dengan pengurusan syarikat, maka sebaiknya tidak perlu ditanyalah sebagaimana kata Anas tadilah. Tapi ini sebab kerana ada masalah dari segi pengurusan. Sebab kita nak ada penambah baikan dari segi pengurusan. Cuma perlu secara beradab. Bila kita tanya, janganlah pekerja kita yang buat silap tu kita tanya ataupun kita tegur kesilapan dia tu di depan staf yang lain. Nanti dia akan rasa dimalukan ataupun dia rasa aib. Maknanya kita berbincang secara tertutup antara pekerja yang ditegur dengan bos dia, ketua dia. Niat kita bukan nak mencari kelemahan dia, nak mendedahkan aib dia, tapi nak memperbaiki kualiti kerja dan menambahkan produktiviti syarikat lah. Kemudian tentang korban tadi, kalau kita korban, kalau lembu, satu bahagian untuk kita lah. Kalau kita korban niat untuk mak ayah kita, kita kena ambil bahagian yang lain lah. Sebab kalau kita korban untuk ibu bapa yang telah meninggal, dia ada 2-3 pendapat. Kalau dalam mazhab Asy-Syafi'iyah mengatakan tidak boleh. Tidak boleh asalnya. Sebenarnya pendapat yang mengatakan boleh kita berkorban dan diniatkan untuk ahli keluarga yang telah meninggal itu, pendapat itu datang daripada mazhab Hanafiyah dengan Hanabilah, Hanafi dengan Hambali. Maliki sendiri pun dia mengatakan kecuali kalau si mati itu pernah berwasiat untuk dilakukan korban untuk dia. Contohnya dia kata, kalau aku meninggal nanti, aku harap untuk musim
perayaan haji tahun ni kamu buatlah korban. Maknanya ada wasiat daripada si mati sebelum dia meninggal supaya dia lakukan korban untuk dia. Tapi kalau kita pegang atas pendapat boleh dilakukan korban untuk diniatkan pahala kepada si mati, maka untuk lembu kita ambil satu bahagian yang lain lah. Kecuali kalau kambing macam yang Nabi buat, untuk seekor kambing tu niat untuk kita dan untuk ahli keluarga kita yang lain-lain. Itu bergantung kepada niat kita lah. Kita nak tengok ada soalan bertulis, banyak ni soalan bertulis ni. Bagaimana dengan sedekah seseorang yang tidak jaga mulutnya, yang sering menyakiti hati manusia? Sedekah dia tu, ialah kalau dia bersedekah kepada A, tetapi kemudian dia menyakiti hati A, maknanya dia ungkit. Dia ungkit balik sedekah tu, menyakiti hati orang yang menerima sedekah, maka pahala sedekah tu batal. Itu jelas dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan perbuatan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang terima sedekah. Kita dah bagi sedekah pada dia, kemudian kita hina dia, kita sakiti hati dia. Jadi pahala sedekah kita tu kosong, tak ada apa. Sebagai tu dah ada jawab ada soalan tadi, sedekah kepada ibu bapa tu memang automatik akan sampai. Berhubung dengan MLM, urus niaga secara multi level marketing. Jika produk yang dijual itu memberi manfaat kepada pembeli pengguna, menyembuhkan penyakit, menyihatkan badan, dikira pahala manfaat itu dapat kepada jual atau pengedar juga. Dia bergantung kepada niat kita lah. Itu pada niat. Kalau seseorang tu berniaga, dia nak untung dunia, dia akan dapat bahagian dunia sahajalah. Tapi kalau dia niat utama dia untuk berkongsi manfaat daripada produk yang dijual, insya-Allah bergantung pada niat, maka dia juga dapat atas niat masing-masing. Innamal a'malu binniyat, bahawasanya amalan itu dikira pahala bergantung pada niat. Tapi saya mengira kalau orang tu berniaga, biasanya dia hanya fokus pada untung lah. Kalau dia fikir bab pahala tu, itu satu bonus bagi dia lah. Macam orang yang buat produk-produk Islami, buku-buku agama sebagainya, dia kena letakkan keutamaan dia adalah untuk sebarkan ilmu, untuk sebarkan nasihat-nasihat agama. Dan jangan fikir soal untung. Untung tu memang kita nak, tapi itu bukan keutamaan. Sebab kita tahu ada di sana untung akhirat yang kita akan dapat di sisi Allah. Ada rezeki dunia ni Allah Ta'ala boleh bagi dengan pelbagai cara yang lain. Adakah perlu setiap kali buat benda baik kena niat pahala untuk ibu bapa? Kalau tak niat, adakah pahala automatik? Tak perlu. Tak perlu. Kita mengharapkan bahawa setiap kebaikan yang kita buat, pahala tu akan sampai kepada ibu bapa kita. Saya ambil contoh hadis tentang istighfar. Kita beristighfar untuk kita, bahkan kita mendoakan keampunan itu mak ayah kita. Contohnya kita baca doa Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan. Doa ni di akhir surah Nuh. Kita berdoa Rabbighfirli, ya Allah berilah keampunan kepada aku dan juga kepada ibu bapaku. Kita mendoakan keampunan ibu bapa kita. Adakah secara automatically, secara otomatik akan dapat keampunan itu untuk ibu bapa kita? Bahkan di akhirat nanti ibu bapa kita akan diberi suatu taj, suatu mahkota yang sangat terang cahayanya. Lalu dia bertanya, ya Allah, macam mana aku dapat kelebihan yang sebegini? Ataupun dapat kedudukan yang tinggi sebegini? Lalu malaikat kata, bistighfari waladika laka. Dengan sebab doa istighfar yang dibacakan oleh anakmu untukmu. Anakmu yang tolong beristighfar untukmu, maka kamu dapat. Bolehkah kita baca ayat keempat surah Al-Qalam kepada anak murid sebagai doa? Tak, ayat ni bukan dalam bentuk doa. Kalau kita belajar ilmu balaghah, dia doa ni mesti dalam bentuk uslub insya'i, bukan uslub khabari. Ayat ni dimulakan dengan wa innaka, ada taukid innaka. Bila ada taukid inna, mana ini uslub khabari. Bila uslub khabari, dia bukan dalam bab doa. Doa dia mesti dalam bentuk uslub insya'i. Sama ada ya Rabbi Allahumma. Jadi kalau kita nak kata ayat ni dalam bentuk doa, tak. Ayat ni bukan dalam bentuk doa. Itulah saya pun pelik. Adalah setengah kita dengar ada ayat dalam surah Sad tu,
Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Ayat itu berbunyi inna hadza la rizquna, ini adalah rezeki untuk kami yang rezeki ni tak habis-habis. Ada orang kata, dia kata bacalah ayat ni sebagai doa supaya kita dapat rezeki yang tak putus-putus. Saya kata salah tu. Ayat ni tak ada kena-mengena dengan rezeki di dunia. Ayat ni bercerita tentang nikmat syurga. Tengok balik cerita tu dalam surah Sad. Maksud rezeki sini bukan rezeki di dunia, rezeki ni maksud nikmat dalam syurga. Dan ayat tu dalam bentuk uslub khabari, bukan uslub insya'i. Jadi ada juga ustaz-ustaz yang setengah tu duk jaja doa ni, dia kata ambil ayat ada sebagai doa. Saya minta ustaz-ustaz tu tolong semak balik ilmu balaghah dalam bab uslub insya'i, uslub khabari. Kalau dalam bentuk doa, ad-doa, dia mesti dengan uslub insya'i. Maknanya jumlah tu dimulakan contohnya Allahumma ataupun Rabbi, Rabbana dan sebagainya. Kalau kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita selalu mengingati momen-momen kita semasa ziarah, ya betul. Kalau kita banyakkan selawat, betul. Kalau ibu bapa, mertua dan keturunan, ya. Kita saya habiskan. Ya, uslub khabari tadi kan macam selawat tu wasallallahu tu dikira selawat lah kan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad tu dia tidak doa kan, dia tapi dikira macam selawat juga kan, macam mana? Selawat tu sendiri doa. Bila disebut selawat, bila selawat dalam bahasa Arab, as-salatu lughatan ad-doa. Salat tu makna dari segi bahasanya maknanya doa. Cuma untuk selawat kepada Nabi, sama ada kita boleh mulakan dengan Allahumma salli ala Muhammad. Dia mulakan dengan Allahumma, mana ya Allah. Itu yang uslub insya'i tu. Tapi kalau kita sebut dalam bentuk sallallahu alaihi wasallam, dari segi siakul kalam tu memang dah dalam bentuk uslub insya'i. Walaupun dihazafkan, tak disebut Allahumma. Mana kita nak menyatakan Allah Ta'ala berselawat ke atas Nabi. Tapi lebih baik dia mari dalam bentuk fi'il amar. Fi'il amar. Allahumma salli ala Muhammad. Salli. Kalau kita berselawat dalam bentuk sallallahu, itu dalam bentuk dipanggil fi'il madhi. Tapi dia asalnya, kalau merujuk kepada riwayat-riwayat berhubung dengan cara berselawat, dia mari dalam bentuk fi'il apa tadi? Fi'il amar. Dalam bentuk fi'il amar. Itu hak asalnya. Tapi kalau guna fi'il madhi pun tetap dikira dalam bentuk doa juga. Sebab asalnya selawat itu adalah doa. Baik, soalan terakhir. Kita pun dah 7.50 dah ni. Kalau ibu bapa mentua dan keturunan yang di atas nenek moyang beroleh juga pahala amal baik menantunya. Tak, menantu bukan nasab dia. Dia pahala ni dia sekiranya ada sebab. Sebab macam ni, kita buat contoh. Kita sebagai cucu, kita belajar Quran daripada mak ayah kita, dan kita belajar Quran daripada datuk kita, ataupun datuk kita ajar Quran kepada ayah kita. Ayah kita ajar kepada kita. Kita ajar kepada anak kita. Baik. Bila anak kita baca Quran, kita dapat pahala sebab kita yang mengajar anak kita baca Quran. Dan pahala Quran yang dibaca oleh anak kita akan dapat kepada ayah kita sebab ayah kita yang pernah mengajar kita Quran sebelum kita ajar kepada anak kita. Dan ayah kepada ayah kita, datuk kita dapat pahala juga walaupun Quran itu dibaca oleh ciciknya, kerana dia ada pertalian dari sudut datuk ajar kepada cucu, datuk ajar kepada anak, anak ajar kepada cucu, cucu ajar kepada cicik. Tapi kalau menantu tu dah bukan nasab dah, dia melibatkan soal perkahwinan. Tapi kalau ada kaitan dari sudut sebab pahala tu, apa dia amalan tu diajar oleh orang, dia melihat kepada tadilah kepada sebab. Kita melihat kalau anak tu sebab jadi baik kerana hasil usaha ibu bapa dia, maka setiap kebaikan yang anak buat tu ibu bapa akan dapat pahala. Surah Sad. Surah Sad ayat berapa tu? Surah Sad ni surah yang ke-38. Ayat berapa ya? Inna hadza la rizquna, ayat 54. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Ayat 54 dalam surah Sad. Muka surat 456. Jadi kita berhenti setakat tu, insya-Allah kita sambung lain waktu pula untuk ayat-ayat berikutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih sahabat. Assalamualaikum. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum. Salam. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Apa Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.